السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka perkenan situ. Di mana sambungan dia? Siapa ingat di mana tu? Muka surat 5. Muka surat 5. Bagi saya sebelah daripada bawah ke atas. Bagi saya sebelah. Sebelah. Pada kata wajiblah situ. Ia tak sama naskah. Cuba sebut sekali lagi. Sebelah daripada bawah. Berkata syarah. Setelah kita lalui perkataan musannif pengarang matan asal, iaitu Ar-Risalah bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Ia menceritakan tentang sebab dia nak buatkan kitab ini, dia nak tuliskan matan risalah ini sebagai laluan kita buat peringatan, iaitu ia menceritakan setengah-setengah ba'dul ikhwan minta daripada musannif bahawa tuliskan satu risalah yang melengkapi atas beberapa sifat Tuhan Maula Subhanahu wa ta'ala dan segala lawanannya hingga seterus sampai ke sini. Musannaf kita pun terima. Lalu kata dia, maka perkenan aku akan dia. Nah, tu kita lalu sikit. Dia pun terimalah permintaan tu kepada yang demikian itu, demikian tuliskan akhir risalah itu. Maka berkata aku, musannaf kata, wabillahi taufiqu, dia kata wajiblah
atas tiap-tiap orang mukallaf, orang yang dituntut ataupun dipaksakan oleh syarak, sama ada orang mukallaf tu daripada lelaki dan perempuan. Nak masuk dalam orang mukallaf, orang yang ditutupkan syarak itu, nak panggil mukallaf mestinya ada akal. Kita panggil aqil. Ada akal pun kena al-bulu sampai umur. Nah, bila ada akal sampai umur, disapuri pula dengan sampai dakwah Islamiah, serta pula sihat bacaan roh pendengar atau pelihat. Maka maksud daripada orang mukallaf. Bila mukallaf, wajiblah atas tiap-tiap mukallaf tu wajib bahawa kenal. Itu dia panggil ma'rifat. Ilm. Wajib bahawa kenal dan tahu ia. Itu kita bubuh dua selalu. Atas tafsir. Nah, tahu terjemah daripada ilm, kenal terjemah daripada ma'rifat. Satu makna. Arafa ya'rifu dengan mana alima ya'lamu, begitu alima ya'lamu dengan mana arafa ya'rifu. Kenal dan tahu. Tahu maksud di sini tahu secara yakin. Bukan tahu sepitah lalu, tak memadai. Nah, kenal tahu akan barang sifat yang wajib pada hak Allah, yakni pada zat Allah. Dan kena-kena pula barang sifat yang mustahil atas Allah, dan kena-kena pula barang sifat yang harus ia bagi Allah. Itu lalu tu syarah kita sambung. Syarah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten, Indonesia. Syekh Muhammad Nawawi berkata, syarah pensyarahnya iaitu Syekh Muhammad Nawawi Banten. Dia kata, telah firman Allah Ta'ala. Apa ini? Bawa data ayat ini sebagai menjadi syahid, menjadi dalil naqli yang menunjukkan atas kita ini wajib kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, orang panggil senantiasa duduk di dalam haram. Seperti sama orang tak semaya. Duduk dalam haram kerana wajib atas kita semaya. Tak semaya, haram. Begitu juga wajib atas kita kenal. Bila kita tak kenal, haram. Dan lagi pula bukan sekadar wajib. Wajib ia ni tak seperti wajib semaya. Seperti dari segi sama wajib, dan semaya ni wajib aini, juga kenal Tuhan pun wajib aini. Tapi bila kita pergi sikit lagi, dia ada beza. Beza di mana? Semaya ini masalah amalan. Adapun kenal Tuhan ni masalah iman, asas. Itu berbeza. Kalau nak banding pokok kayu ke, kenal Tuhan tu macam tunjang akar. Tunjang akar, batal. Semaya puasa merupakan dahal. Itu panggil amal. Sebab Tuhan sebut, innal ladzina amanu. Tu kenal tu. Wa amilu. Tu termasuk semaya tu. Tu beza, tu beza. Sama di segi apa hukum semaya 5 waktu atas orang mukallaf, hukumnya wajib. Kan? Apa hukum kenal Allah, hukumnya wajib. Wajib pula dia pecah wajib kifayah, wajib ain. Orang tanya pula wajib ain ke wajib kifayah? Ya, wajib ain. Bila wajib ain tak memadai dengan nasbah orang lain buat, nak kepada Tuhan sendiri buat. Sebab itulah kalau kita duduk di kampung, di bandar, orang beribu-ribu orang. Tiba-tiba sore je tak semaya.
Boleh ke tak dia nak tupai orang semaya tu? Tak boleh, tak lepas. Sebab wajib ain tiap. Lain pada hak kifayah. Kalau hak kifayah dah ramai buat dah, kita boleh tupai tuah situ ya. Mana gugur atas kita. Tapi bila ain tiap-tiap, maklum. Begitu juga kena Allah, wajib ain seperti semaya. Adakah sama sepenuh? Tak. Bila lagi kenal Allah ni wajib asasi. Lagi pula syarat bagi nak makbul, nak qabul ke amalan. Itu lain dah lah. Itu lain. Kenal Allah ni, kenal Tuhan ni merupakan asas. Itu masalah iman. Ada posmaya wajib masalah amal. Itu amilu salihat. Masalah tu semaya, puasa. Lepas tu amalan pula ibadat zakat atau harta, haji. Itu wajib ini. Tapi itu masalah amilu salihat. Ada pun kenal Tuhan, masalah amanu. Hak tu pokok tu. Sebab sah ke tak orang yang bukan Islam nak keluar zakat? Nak panggil zakat, panggil lah. Saya nak keluar zakat ni. Sah ke tak? Jadi ke tak ibadat? Tak jadi. Sebab kena tak ada. Itu lah. Nah, anak semaya tak jadi. Dia kena ada kena dulu makrifat. Bila makrifat dah mengaku mari. Mengaku tu biasanya tu amalan juga tu. Mengaku tu masalah amalan. Kan amalan lidah kata. Kamu kena dah. Kena. Kamu mengaku dalam hati. Ya, kena. Mengaku mulut. Tu asyhadu tu. Atau amalan panggil. Sampai tu kalau kena siap dah. Tak saya mengaku. Tak boleh nak hukumkan dengan Islam. Tak boleh hukum dengan mu'min. Lepas tu nak semaya. Tak boleh jadi dengan tu. Malaikat ulama kata bila dia semaya. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dia reti. Jadi hukum iman dengan tu. Tapi dia kenal lah. Kalau tak kenal tak jadi. Baca kata. Makrifat ini wajib asasi. Lalu tu berkata syarah. Telah firman Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Artinya, maka ketahui olehmu. Ni ketahui ni. I'lam ketahui olehmu. Yakni kenal olehmu. Tu Allah perintah suruh kenal dah. Jana arafa alima ya. Kuat dah. Nak slow sikit. Dia tekan sikit ada bising. Slow sikit boleh. Dia kuat sangat kita tekan dia jadi bising nak. Slow sikit. Maka ketahui olehmu. Artinya kenal olehmu ya Muhammad. Tu tafsir begitu tu isyarat pada asal khitab. 7, asal 7. Karena khitabmu ketahui olehmu. Orang mengaji kaedah dia panggil fi'il amal mukhatab. Cakap ni bentuk 7. Khitab-khitab ni tawajjuhul kalam. 7 ke perkataan. Maka 7 ke siapa ni? Fa'lam, maka ketahui olehmu. Itu 7 ke siapa? Asal ayatnya khitab 7 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tafsir ya Muhammad 7 ke situ. Tapi murad bukan hanya dia, semua. Tu orang panggil 7 khusus, muradnya umum. Jadi kalau tu ayat ni kalau murad khusus ke, hai Muhammad 7 ke Nabi seorang lah, kita ada kena-mengena. Tu. Dia kata 7 tu khusus, muradnya umum. Ketahui olehmu, kenal olehmu ya Muhammad. Lepas tu apabila kita pergi bercara pula. Perintah suruh kenal. Bapa tak kenal lagi kau kan. Suruh kenal. Kalau belum kenal, suruh kenal. Hak kenal dah. Hak kenal dah mana?
dum ala ilmihi, ala ilmika. Mana mengekali ulimu di atas pengenalanmu itu. Hak kita kenal dah, kita jaga pengenalan kita. Sabit tu dia haramkan di atas orang buat wisbahak tu. Masalah kita orang awal, orang mukmin cara awal umum, cara ramai, semua kenal Tuhan secara awam. Secara ijma'. Sebab tu wajib atas kepada tolong mendukung dia, tolong mendidik dia, tolong memberi tambahan ke dia. Jangan buat taskik, tasbih menjadi syok orang awal. Sebab tu haram waktu baik ayat mutasyabihah tu. Kawan kenal dah, kita orang umum ni kenal orang mukmin. Hanya tak pandai nak urai kerana kita tidak mengaji banyak, tak pandai nak urai. Sebab tu wajib atas orang pandai tu kena kawal dia. Haram dah waktu baik ayat-ayat mengelirukan. Kalau mari ayat keliru, wajib kena hurai supaya menerangkan. Hak samar-samar, hurai winyata. Jangan hak nyata dah buat menjadi kesamaran. Itu panggil mutasyabihat tu. Baiklah, banyak di akhir zaman ni sengaja kutip pungut ayat-ayat mutasyabihat. Hadis-hadis yang ada kesamaran. Hidup lepas di tengah masyarakat awam. Sepatutnya kita bersyukur kita kena bertemu dengan orang-orang yang pandai bicara situ dulu. Ni tak sibah di tengah orang awal. Itu haram. Kerana apa tu? Buat menjadi ragu. Allah perintah suruh kenal berkata fa'lam. Maka ketahui olehmu, kenal olehmu. Tafsir As-Samu Khata, ya Muhammad, kenapa? Annahu bahwasanya, orang mengaji kita panggil dhamir syan, la ilaha, tidak ada Tuhan. Terus asal terjemahan, maknanya yang disembah akan dia dengan sebenarnya. Tu makna dia, tu makna ilah. Ilah yang panggil isim jenis dengan makna isim maf'ul, bermakna makluhin. Segi lughah, aliha ya'lahu, lughahnya dengan makna abada ya'budu. Itu jumlah sembah. Manakala ilah dengan makna makluhin, ay ma'budin, yang disembah. Lepas tu murak, ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu makna di sini. Maka tu kita nafi tidak ada Tuhan. Jadi yang disembah dengan sebenarnya tu tidak ada. Malaikat Allah illallahu. Malaikat Allah satu jua. Itu erti daripada hasar. Erti dia nafi isbat. La, apa di istilah dengan illah. Dia panggil tubik mari jua. Ja. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, tidak ada. Malaikat Allah je. Tak tahu satu tu. Malaikat Allah je. Maka hurainya pada sinilah makna yang lazim. Saat ini makna pada lughah asalnya, bila lazim daripada kata tidak ada yang disembah dengan sebenar, malaikat Allah je, tu baik makna lazim je, iaitu Allah tu zat al-mustaghni an kulli ma siwa, lagi al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Tu makna lazim je. Bila Allah je Tuhan yang berhak disembah, Allah itu mesti ia terkaya dari semua yang lain. Terkaya dari lain tu, terkaya daripada yang menjadi. Sebab wujud dia tu zati, hakiki. Terkaya daripada yang jadi, termasuknya Allah mesti sifat dengan wujud zati. Mesti sifat dengan qidam. Sedia dengan ada tidak ada mula. Sebab apa? Sebab ia yang terkaya. Ada pun makhluk, lawannya bagi terkaya berkehendak. Itu panggil ibtiqar. Semua makhluk yang berkehendak tak lepas daripada yang jadi. Yang jadi siapa? Allah. Allah mesti terkaya daripada yang lain. Lazim daripada terkaya mesti sifat dengan wujudnya yang zati. Itu yang kita wujud tu. Lazim daripadanya oleh kidam, sedianya dengan mana tidak ada permulaan baginya. Kalau tidak, kalau ada mula, orang tak mungkin terkaya.
Allah wal ghani. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang terkaya. Terkaya dari yang menjadi. Sebab Allah bersifat dengan wujud yang hakiki, wujud yang zati. Adapun kita ni bersifat dengan wujud juga, tapi wujud yang majazi, yang aridi. Sebab tu ada kita ni tak lepas daripada yang mengada. Siapa? Allah. Kalau Allah tu ada tak lepas pada yang mengada, dia bukan Tuhan lah. Tak ada hak disembah. Tak ada hak disembah. Sebab tu pergi sembah lain pada Allah tu, apa yang kata? Bukan jadi sembah dengan sebenar la ilaha illallah je. Tu faham mana tu? Sebab dia kata, bila kita mengaji makna terkandung oleh wujud kita bakal dalam makna tu. Sebab apa? Sebab makna ilaha dengan makna ma'bud bihaq. Lazim dipadanya oleh al-mustaghni an kulli ma siwa. Lazim daripadanya oleh al-mustaghni an kulli ma siwa. Yang terkaya daripada yang lainnya. Nah, itulah tubik akidahnya. Pecahan pada situ wujud, qidam, baqa. Habis tu kita nak eka, nak menata tu, kita pergi faham dulu. Jadi waktu tak perlu 40, tanya balik apa dia 40. Tu dia. Nah, mana kita tak faham kita. Susah sekali. Kita tak faham hak kita tu dia berat. Lain pada tak faham hak orang. Tak apa, aku tak faham hak dia. Kita tak faham hak kita dia berat. Tu. Baik. Itulah makna la ilaha illallah. Tak ada negeri lain dia bercara situ. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Yang disembah akan dia dengan sebenarnya. Tu ulama terkedil lagi tu. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yakni pada iktibar waqi'. Nak kait lagi situ. Sebab apa? Sebab kalau turut pada dakwa, mana-mana orang sembah dia kata sebenar. Orang sembah matahari, dia kata sebenar. Ini pada dakwa dia. Hak maksud kata yang disembah dengan sebenar tu, yakni sebenar pada iktibar waqi' diri perkara sungguh. Malaikat Allah jua. Itulah hak yang disembah dengan sebenar. Allah jua. Pada waqi'nya. Sebab apa? Sebab dia pencipta, sebab dia Rabbil Alamin. Hak lain Rabbil Alamin tak? Sebab Allah adalah Rabbil Alamin. Tengok dia baca Fatihah tu. Sebab itu Fatihah dia panggil Ummul Quran. Banyakkan nama dia tu. Fatihah pembukaan. Start mula dengan dia tengok nak mula apa. Kita mula dengan Al-Fatihah. Fatihah buka mulut dengan tu. Dan dia juga panggil Ummul Quran. Ibu Quran. Tengok panggil ibu. Sebab itulah ulama kata segala makna-makna ayat Quran semua tu mengandungi dalam makna Fatihah. Sebab dia ibu. Mengandung tengok kita dah jadi anak ni tak ibu kita mengandung. Tengok. Kita ni jadi anak, siapa mengandung? Ibu mengandung. Anak berapa orang? 12, anak 20. Tu ibu seorang mengandung. Maka semua makna Quran tu ibu-ibu ayat mengandungi dalam makna Fatihah. Apa dia panggil surah? Apa Quran panggil ni? Ummul Quran. Dan Tuhan ayat pula ayat Quran dia menurun tak ada muhkamah, ada mutasyabihah. Muhkamah tu ummul kitab. Maka Fatihah Ummul Quran. Tak ada. Bila ummu, cuba kita tengok di Rabbil Alamin. Siapa? Alhamdulillah. Puji-puji hanya bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Tua yang menjadikan semua Allah. Siapa lain pada Allah? Rabb yang menjadikan segala Allah. Matahari menjadi. Matahari jadi yang dia sendiri itu alam. Masalah al-alamin. Tepi masalah al-alamin. Segala apa masalah al-alamin. Bila al-alamin siapa Tuhan? Rabb Allah. Maksudnya la ilaha illallah. Tak ada ia disembah dengan sebenar. Malaikat hanya Allah.
Maka tubik makna situ tu lazim daripada Allah bila dia terjadi sembah dengan sebenar, lazim oleh dia terkaya dari semua yang lain. Sebab terkaya pada sebab apa? Kerana dia bersifat dengan wujud yang zati, ada dia tak sabit dengan siapa pun dia ada. Tu tubik wujud tu. Lepas tu qidam apa? Sedia dengan mana tidak ada permulaan. Sebab dia terkaya daripada yang menjadi. Dan dia tu baqa, kekal dengan mana tidak terima, tidak terima kesudahan. Tidak ada kesudahan. Adapun alam walaupun kekal, syurga neraka kekal, tapi dia terima kebinasaan. Allah nak membinasa, binasa. Adapun Allah mustahil atasnya binasa. Itu wujud, qidam, baqa. Lepas tu kan Allah itu muka dia yang menjadi kesemua Allah hak dia. Dia mesti bersalah bagi sekian makhluk. Karena dia terkaya. Apabila bersalah daripada makhluk, mana dia terkaya daripada menyerupai. Maka lazim dipanggil terkaya daripada jihad, terkaya daripada tempat. Sebab apa? Jihad tempat sifat baharu. Allah terkaya darinya. Ini Tuhan, Maha Suci, bertepat. Tengok. Tak terkaya ni tidak nak berhajat pada tempat. Betul faham mana-mana. Baik nah. Malaikat Allah satu jua. Dan bermula makrifat. Dia ambil daripada i'lam kerana mana i'rif. Dan bermula makrifat artinya kenal. Itu apa dia? Iaitu idrakun jazimun bahtun. Laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasi'un an dalilin. Panjang sikit. Kalau kita nak ambil hak rekah, hak biasa rekah je. Makrifat tu jazmun mutabiqun lil waqi'i an dalilin. Ada rekah sikit. Sini panjang. Dan setengah tempat di lain dia kata tidak. Makrifat tu jazmun mutabiqun lil waqi'i an dalilin. Rekah. Ada pihak syarah kita ni ibarat dia panjang sikit. Idrakun jazimun bahtun laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasi'un an dalilin. Kalau kita nak i'rab ta'rif dia tu, idrakun jazimun, na'at sifat yang pertama bagi idrak. Bahtun, na'at yang kedua. Laisa ma'ahu taraddudun tu jumlah. Tadi na'at dengan mufrad ke panggil. Manakala laisa ma'ahu taraddudun tu jumlah. Kerana laisa ma'ahu khabaru muqaddam, taraddudun isim laisa mu'akhar. Jumlah pada maharafa, na'at yang kedua, na'at yang ketiga bagi idrakun. Lepas tu na'at yang keempat, muwafiqul lima. Sifat lagi pada idrakun. Na'at yang kelima, nasi'un an dalil. Ya tiap-tiap kita ada ta'rif dia tu, dia kena nak i'rab pula ta'rif dia tu. Supaya kita nak faham ini sangkut di mana, makna macam mana, faham gitu. Itu. Itu panggil cara mengaji agama halusnya. Cara halus bukan begini dengan kekasaran lagi dengan lepas-lepas bukan. Ilmu artinya apa mana idrakun? Artinya dapat. Dapat. Itu panggil makrifat, dapat. Tengok kita kalau buat apa? Dapat. Ataupun kita banyak kalau orang kita tani Kelantan pasal tak ada beza mana. Dapat tadi kita halih cakap boleh. Itu tak? Dapat. Boleh? Boleh. Boleh lagi? Boleh. Tu. Buat boleh tak? Boleh. Dia panggil idrakun, dapat, boleh. Maka boleh tu boleh cara mana? Boleh tahu, dapat tahu. Dia panggil sifat idrak. Sifat ilmu ni panggil sifat idrak. Dapat apa? Dapat tahu. Tahu dah lagi. Tak dapat lagi. Tak dapat tahu lagi. Kalau kita cakap panjang gitu. Terkadang tak dapat lagi. Dia panggil idrakun.
Artinya dapat tahu, dapat kenal. Yang putus, dia dapat ni terkadang tak putus. 50 ataupun 20%, 90% panggil tak putus lagu tu. Yang kena hak putus ni tak ada ihtimal, jazm, yang putus. Kalau kata dapat 100%, tak ada tidak. Dia panggil jazimun, dapat yang putus, tak ada ihtimal. Ma la yahtamilun naqidha, barang yang tidak ada lawanan, tak ada ihtimal lawanan. Kalau ihtimal lawanan, masalah kita dapat 90%, ada ihtimal lagi 10% yang boleh jadi. Kita dapat 95%, ada lagi 5% ihtimal boleh, ihtimal tidak. 100% tak ada ihtimal lah. Dia panggil jazimun. Ni bab akidah dia lagu tu. Usulul aqaid, dia kena putus begitu. Kata putus, Tuhan ada ke tak ada? Kata putus. Kalau dia panggil syak. Seka saya ada. Seka saya ada. Tapi boleh jadi tak ada pun. Dia panggil ada ihtimal. Setara mana seka kamu? 99% seka saya tak ada. Tapi boleh jadi 1% tak ada pun. Tu tak jadi lagi, dia tak jazim. Tengok tu dah. Tu panggil makrifat. Maka Allah perintah itu fa'lam. Tengok dia perintah tu. Orang mengaji kata amal al-amru lil wujub. Bila perintah dari Allah menyertai wajib selama tidak ada sharif. Itu makna dia idrakun jazimun, dapat yang putus, lagi pula bahtun, lagi pula bersih. Putus tu hak tu kata nak taukid adalah bila putus kat tu bersih adalah tak ada campuran adalah, tak ada ihtimal. Laisa ma'ahu taraddudun, kait lagi tidak ada sertanya, serta dapat tu kalau Arab laisa ma'ahu ay ma'al idrak, tidak ada sertanya serta dapat tu tidak ada taraddudun. Taraddud ni kalau logat terjemah pergi datang, gi mari dia panggil taraddud, logat terjemah. Tapi kalau lurah kita berkecak dekat dengan Arab gini, tak ada berasa dudak. Kecak dak logat Kelantan dudak. Ya bila kita orang tanya lah jadi terasa dudak. Dudak memang tak tetap lah. Sekali gitu, kali gini dia nampak bahasa dudak dalam hati. Itu hak mai pada Arab dah tu. Taraddud. Kita rasa dudak. Itu dah. Orang tani cakap lagu tu. Kelantan dah. Ada juga? Tu sedar bahawa taraddud dudak. Kudu terasa dudak dalam diri. Apa dudak? Ai taraddud. Taraddada ya taraddadu taraddudan, tu kan mengaji surah. Arab dia dudak tu dah. Bahasa dudak dalam diri. Nah, apa dudak mana tak tetap lah. Cuba orang tetap mana nak ada dudak ya. Nak panggil makrifat laisa ma'ahu taraddudun. Dapat kita, kena kita, tak ada berasa dudak dah. Tu laisa ma'ahu taraddudun. Tidak ada sertanya taraddud, pergi mari dalam hati. Lagi pula dapat kita tu yang muwafakat ia bagi barang yang ada ia pada waqi', pada diri perkara sungguh. Masalah kita dapat tu Tuhan ada, waqi' ya ada. Kalau dia kata Tuhan tak ada, tak membetuli waqi'. Tuhan kita dapati berapa? Besar. Waqi' besar. Berbilang itu tak membetuli waqi'. Itu dia. Dia panggil muwafiqul lima fil waqi'i. Yang muwafaqah ia dapat tu bagi barang yang ada ia pada waqi', pada diri perkara sungguh. Lagi pula dapat kita tu nasi'un an dalilin. Itu yang ke-5. Lagi pula panggil yang terbit ia daripada dalil.
Ia datang, ia keluar daripada dalil. Nak apa ni? Ini nak tolak taklid. Kalau orang tu iktikad Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan Maha Esa, tapi bila tanya apakah dalil yang menunjuk atas Tuhan itu ada? Apakah dalil menunjuk atas Tuhan itu esa? Dia jawab, saya tak tahu. Saya dengar guru-guru kata. Tu orang panggil tak ada dalil sendiri. Orang panggil masih duk bergantung dengan orang lain. Tu panggil taklid, ikut kata orang lain. Tak lepas lagi. Pergi tu kena dah. Pergi tu ada tu betul dengan wakil dah. Kita pun putus kejap kata begitu dah. Tapi tak ada dalil. Sekurang-kurangnya ijma'. Sebab tu nak panggil kenal tu kena idrak tadi yang nasi'un an dalil. Yang terbit ia dapat tadi tu daripada dalil. Apakah dalil menunjuk Tuhan ada alam ini? Tu panggil ada dalil lah tu. Walaupun nak hurai tak mana. Apakah dalil menunjuk kata ada Tuhan yang menjadikan? Ni kita ni dalil kata Tuhan ada. Macam mana kita dalil kata Tuhan ada? Aku tak mana nak hurai dah. Itu kita tak mana nak tafsil. Ada lah tu dalil tu. Itu dalil ijma' namanya. Nanti tengok akan datang dia huraikan datang. Baik. Setelah kita tahu makna makrifat, kenal itu dan wajib ni istinah suku. Dan wajib pada syarak atas mereka yang tersebut itu. Siapa mereka tersebut? Kita naik ke atas. Mereka yang tersebut tadi, iaitu tiap-tiap orang mukallaf. Itu kanaki mereka tersebut. Dan wajib pada syarak atas mereka yang tersebut itu. Mana mereka tersebut? Iaitu tiap-tiap orang mukallaf daripada lelaki perempuan tadi. Wajib sebagai wajib aini. Itu kait. Sebagai wajib aini, wajib tekanan di atas satu persatu. Wajib apa tu? Wajib oleh kenal dan tahunya mereka yang tersebut tu. Kenal tahu akan. Nanti bagi mafu'u. Mafu'u kenal dan tahu. Atas tafsir dan tahu tu. Kenal dan tahu akan tiap-tiap akidah dengan dalilnya. Tiap-tiap satu akidah tu kena kenal tahu dengan dalilnya. Dalil yang ijmali. Kalau Arab apa dalil ijmali? Ad-dalil al-ma'juz an taqririhi wa halli syubahihi. Itu panggil dalil ijmali. Dalil al-ma'juz an taqririhi wa halli syubahihi. Dalil yang lemah daripada nak menghurainya dan lemah daripada nak menolakkan kesamaran. Seperti lagi kita tengok upama masalah. Kalau katanya, apakah dalil yang menunjuk kata Tuhan tu esa? Terjawab, kita ini ataupun alam ini. Dia panggil ada dalil dah. Bila kita tanya, apa jalan boleh alam ni dalil menunjuk atas esanya Tuhan? Tak pandang nak hurai. Ada berdalil al-ma'juz an taqririhi. Ataupun boleh hurai. Sebabnya kita ni dalil Tuhan esa. Sebab kalau Tuhan tu tidak esa, berbilai. Bila berbilai ada selalu bergadah. Ada kalau setuju. Tak boleh kita dua. Sebab yang tua dia tak boleh dua. Itu orang tua kata dua singa tak boleh satu bukit. Bapak singa tak boleh kena satu ya. Tu. Maka kalau Tuhan dua, emo selisih, emo setuju, itu pandai hurai. Pak kalau berselisih, hak ni nak buat, hak ni tak mau buat, mesti dia kena hasil salah satu. Bila hasil salah satu, hak ni boleh buat, satu lagi tak ada jasa, bukan Tuhan. Itu kata Tuhan tak ada dua. Pak kalau bersetuju, kalau setuju pakat nak buat satu benda ataupun buat atas jalan masing-masing target. Yang ni buat langit, yang tu buat bumi. Maka hak yang buat langit, bumi bukan makhluk dia. Hak yang buat bumi, langit bukan makhluk dia. Takkan makna Tuhan tu tuan sekalian lah. Tu tak boleh jadi tu dua tu. Pandai hurai. Kalau orang iktiraf, orang kritik nak jawab tak boleh kritikkan. Tu orang panggil masih ijma' lagi.
Yang nak panggil dalil tafsil ini panah hurai serta pula jawab apa ni kritikan mari. Ya mesti ada kritikan. Nah, ada yang saya sikit-sikit ni, sikit. Jawab. Anu macam mana ayat nu kata gini menunjuk? Jawab. Ni ayat ni kata macam mana tu kritikan? Tolak, jawab. Ada panah lagu tu bawa panggil panah dalil tafsili. Hak tu wajib kifayah tahu lagu tu. Bukan wajib ain ni. Kalau tahu tu wajib ain ni berat kita tak lepas lah periksa tak lepas lah. Itu ke? Tapi muncullah syarat dia tidak tekan semuanya hak tu. Hak tu atas orang yang bijak pandai, ahli bijak pandai, hak tu kena we ada. Cadar-cadarnya bila timbul syubhat, timbul pahaman macam-macam, hak ni tolak ni, hak ni hurai ni. Tu cadar gitu. Tapi kalau tak ada hak tahu hak ni, bila timbul keliru habis. Rusak jadi rusak dia panggil. Belata pokai habis dia panggil. Tu wajib kifayah kena ada pandai tahu tafsili. Nah. Itu makna kata wajib pada syarak atas mereka tersebut, atas tiap-tiap orang mukallaf tadi sama ada lelaki perempuan sebagai wajib aini, wajib oleh kena dan tahunya. Nah, wajib kena dan tahunya. Yang pertama mereka tersebut tu kena akan tiap-tiap akidah. Akidah wujud, akidah qidam, akidah baqa, akidah mukhalafah, wahdaniyah, qudrah, iradah. Ada. Tiap-tiap satu akidah tu kena tahu dengan dalilnya. Dalil bagi tiap-tiap akidah itu. Dalil pun maksud ke sini. Hak kata wajib ni dalil yang ijmali. Tu hak wajib tahu dengan jalan apa dia wajib ini tu. Apa dalil ijma tadi? Dalil yang lemah daripada menghurainya dan lemah daripada menolakkan segala syubhat bagi dalil. Nanti tengok huraian depan. Dan ada pun dipanggil muqabil ibarat itab. Dan ada pun tahunya mereka yang tersebut boleh kita idafah pada maf'ul rajak sini. Dan ada pun tahunya ni tahu akan tiap-tiap akidah. Tu boleh rajak situ. Ya begini kaedah ibarat. Tahunya idafah ke apa? Kalau idafah ke fa'il makna gini. Dan ada pun tahu olehnya hanya tiap-tiap tadi mereka tersebut. Kalau idafah pada maf'ul ada pun tahu akannya itu akan tiap-tiap akidah. Tahu dengan dalil yang tafsili, dalil yang bahasa hurai dan dapat menolak syubhat. Tahu siapa ke situ hukumnya, maka iaitu apa iaitu tahunya dengan dalil yang tafsili itu iaitu fardu kifayah. Muncullah syarat berkenda dia panggil. Kalau terik kat beratlah. Sebab Allah janji dah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada itu. Allah janji siap-siap dan kita perlu buat wirid ayat tu. Maknanya la yukallifullahu tidak memberati oleh Allah dan tidak tuntut oleh Allah nafsan akan diri seseorang pun. Tu je panggil nakirah halaman Nabi. Dia tak tutup, dia tak tekan, dia tak paksa akan seorang pun illa istisna wus'aha. Malaikat orang qada mampunya nafsu. Maka bagi orang awal dia tak mampu hidup berat dia, mana boleh. Ya orang-orang ni bukan. Hak ni kita tahu hak orang batin. Pahaman tu buat batin. Ni kita kira kata kita pada ada rank. Maka rank bukan semua orang gagah kan. Bukan semua orang gagah. Kebanyakan kan kalau nak pikul kan bagi hak berat 50 kilo tu, pasal dah gagah dah tu, lebih pikul seorang dia tu. Apalagi susun dua kalau pikul semin ya. Semin hak berat 50 kilo, 2 jabir, 2 beg sini panggil. Jadi 100 dah tak? Dia pikul seorang dia. Anak masuk gagah tu. Lebih lagi pada tu, 200 kilo. Dia pikul boleh. Tu masalah gagah benar tu, gagah benar tu. Maka siapa situ bukan semua orang siapa situ. Sebab itu maka tak dipaksa ke hak berat, barang berat tak dipaksa, mereka padan dengan orang.
Maka begitu juga tahu dalil tafsili ni barang berat sikit ni. Bila berat, ia bukan tutup cara setiap orang tak. Baik tak wajib ini tu. Tu kata munculnya. Kalau Allah Ta'ala nak berat, apa hal muka hamba dia? Mau pikul raknya anak, rak 10 kilo. Kena pikul 50. Berat. Dia nak katakan, muka dia lebih. Dia. Tapi tak. Dia janji dah. Dia kena hamba dia. Rak pikul barang berat ni. Ni kebanyakannya sekadar ni je ada je buat. Sebab tu wajib ain ni. Maka sekadar dalil ijmali rak pikul semua. Tak rak nak sekadar tu Tuhan ada ke tak ada? Ada. Apa dalil tak ada? Ada ini. Cuba hurai tak pandai. Tak rak tu. Allah, bibi barang 10 kilo tak rak. Mereka budak kecil. Budak kecil tak tutup dua, tak serak kerja mula lagi budak kecil. Tak itu kan? Kok lain pikul gagah berkecek kok lain sedap berkecek agama no itu itu dia. Nah kok lain pandai fikir kerja kok lain pandai buat agama tu. Sedekah hak ni lah kita nak kenal tua ke panggil. Baik. Tu makna ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wa la mudahuraya tu. Muncullah masalah nasib baiklah Tuhan tak paksa malaikat sekadar usaha. Tu dia. Adapun tahunya ni tahu akan tiap-tiap akidah, tahu dengan dalil yang tafsili, dalil yang bahasa dapat hurai satu persatu dan menolak kesyubhat kekeliruan. Hak tu hukum dia kena sikit, maka iaitu fardu kifayah, supaya semaya jenazah. Wajib atas kita orang salat, tapi wajib sebagai wajib kifayah. Orang lain semaya cukuplah, orang lain tak semaya pun. Ada orang semaya 2-3 orang, lepaslah hak beratus-ratus lagi tak semaya. Bahkan kifayah molek seorang ada dah. Orang Islam mati di kampung kita ini, di bandar kita. Seorang je duk tajhid mayat, ambil sipai mandi. Tu pun syarat lelaki lah, ke perempuan tak lepas juga. Ada seorang lelaki mandi, kapal, sudah dia semaya. Pas dia kita ni, sore-sore dia. Lepaslah hak lagi, tak peduli pun lepaslah. Tu kifayah lagu tu. Tapi kalau semaya hari-hari, mari orang semaya berjuta pun ada sore tak menyelik dia. Telah orang duk semaya. Tak lepas sore tu. Tu aini. Orang semaya dia duk menyelik orang semaya. Namun tak semaya. Orang semaya Ramadan. Tak ada wajib tamu. Tu wajib aini yang lagu tu. Ini pun kenal Tuhannya aini. Bukan dia kifai. Lepas tu bila kena dah, kena ada dalil. Kalau tak ada dalil, panggil taklid. Dalil setara anak-anak, ijmali tak apa dah. Tu aini. Lepas tu apa nama tafsili? Tu kifai dah lah. Pilih mana hak cerdik-cerdik, hak bijak-bijak otak. Mai mengaji dalil tafsili. Supaya nak mengaji ilmu sains, bukan semua boleh mengaji kan. Otak tak lawan tak lagi. Pening. Orang bijak mai mengaji ilmu sains. Mengaji kotigi. Bijak buat kaji. Tu kata bukan semua orang yang boleh duduk di medan tu. Tu demikianlah. Kenapa tu? Nak jaga agama. Sabit tu hak mengaji dari tafsir ni pagi lebih. Tu deh. Sebab dia nak kawal agama. Masalah jaga agama. Dan pula kita nyata pada dalam hadis sebut bukan umatku lagi akan pecah. Dia royak dah. Apa pecah tu nak kawal dengan apa tu? Tu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Faham nak pecahan bukan main, bukan sikit. Puluh-puluh lagi ni. Puluh-puluh tu bukan main tu. Ni nanti jaga. Itulah fardu kifayah. Oleh itu maka hanya baik maka tafri'. Orang mengaji keadaan barat panggil fa tafri'iyatun. Jawab syarat mahzuf. Dengan mana nak kedainya? Wa iza kana al-amru kadzalik ataupun iza bana lakal amru, dan apabila nyata bagi engkau oleh yang demikian. Sebab tu kalau kita kecek bahasa-bahasa kita kecek kan oleh yang demikian. Jadi ada isyarat kata maka dia pakai maka tafri'. Apa tafri'? Nak buka cabang. Setelah kita faham daripada huraian dulu, mai nak buka cabangnya pula tu. Lalu maka dia panggil maka tafri'iyah. Ada maka tafsil dia panggil dah.
Salahnya ke dia lagi mana? Dan apabila nyata bagi engkau oleh yang demikian itu, demikian mana? Demikian kata tahu dalil ijmali itu wajib aini, tahu dalil tafsili itu wajib kifayah, fardu kifayah. Maka tak pernah pada kata adapun tahunya dengan dalil yang tafsili iaitu fardu kifayah. Oleh itu maka dan apabila nyata bagi engkau oleh demikian itu, demikian kata tahu tiap-tiap akidah dengan dalil tafsili itu fardu kifayah, maka wajiblah yakni pada syarak atas sekalian penduduk, atas semua penduduk bagi tiap-tiap jajahan, tiap-tiap jajahan yang sukar, yang payah, susah, oleh sampai daripada tiap-tiap jajahan tu sampai kepada yang lain, kepada jajahan yang lainnya, wajib apa tu? Wajib bahawa ada pada mereka itu, pada sekalian penduduk tu, wajib ada orang yang tahu akan tiap-tiap akidah dengan dalil yang tafsili. Tu. Supaya fardu kifayah ada qadhi itulah. Dalam tiap-tiap satu jajahan, satu kampung yang sekiranya nak pergi di tempat lain, ada qadhi ada di negeri nu. Tapi susahlah, ada bergaduh apa nak hukum, kena duk pergi jauh. Wajib kena ada qadhi tempat kita. Betul? Tak lepas kalau tak ada. Begitulah ada pemimpin. Kena ada, tidak di mana tempat nak berkira, bercara, nak tupu di mana. Wajib ada, wajib kifayah. Sore ada, cukup. Jauh pada pula tak ada sini. Susahlah berlaku hukum nak pergi cari. Kena ada tempat tu. Begitulah ilmu apa-apa saja. Maka bila nak pergi pada dari tafsili, mesti kena ada kaedah dia. Itu baik mari tu, alat ilmunya mari biar dia. Itu wajib kifayah tu. Sebab itulah bila kita tak ada yang apa dia fardu kifayah, wajib kena ada. Supaya apa tu tengok ilat dia. Sebab apa kata wajib di atas sekalian penduduk bagi tiap-tiap jajahan yang sukar, yang susah oleh sampai daripada tiap-tiap jajahan tu kepada yang daripada jajahan yang lainnya, wajib bahawa ada pada mereka itu sekalian penduduk tu kena ada orang yang tahu, yang pandai akan tiap-tiap akidah tu dengan dalil yang tafsili. Kena ada yang pandai. Sebab apa? Wajib kena ada. Kerana itu nak ilaknya. Kerana bahawasanya terkadang boleh jadi datang pada mereka itu, pada sekalian penduduk tu, boleh jadi datang pada mereka itu oleh syubhat. Syubhat. Maka ada ayat tu ayat dah. Muhkamah, mutasyabihah. Hadis pun ada muhkamah, ada mutasyabihah. Orang yang suka tu bawa mutasyabihah tu masuk hari. Tu datang. Tengok. Kita ingat kalau zaman masa kecil-kecil dulu mengaji, tak bisa dengar lagi. Akidah itu akidah ni bawa main belakang. Dok kau siapa, dok kau bawa masuk. Orang menega tu kan. Tak ingat kali kita menega bab ni bagi dadah. Zaman dulu tak biasa dengar lagi dadah gitu. Tak biasa dengar dadah, tak biasa dengar kecil-kecil dulu. Ketong-ketong tu tahulah. Orang ketong tak ada lah, tapi orang buat ubah. Bila orang apa ni lagi pada perempuan yang baru melahirkan, baru benar untuk jadi ubat dia. Banyaklah faedah ubat. Bila mari di belakang tengok dah. Menega ketong, tak apalah menega ketong, tapi untuk apa? Untuk mabuk. Kata tu baru timbul sebab. Nak jatuh masuk macam-macam. Itu bab tu jatuh. Dadah tak dadah. Ada akidah tu hebat lagi nya. Hebat lagi pada dadah tu akidah ni. Kenapa? Bila sesat jalanan sunnah hanya nak pergi ke lain. Tu dia takuti sekali tu, maka kena ada. Tak kalau timbul apa dia ni dadah timbul apa? Hingga siapa kena ada pengawal untuk menolakkan, mempertahankan. Tak itu. Begitulah akidah pun begitulah. Sebab
Kerana bahawasanya terkadang boleh jadi datang pada mereka itu, pada sekalian penduduk bagi tiap-tiap jajahan tu, datang oleh syubhat, kesamaran, yakni kesamaran ataupun kekeliruan, itu panggil syubhat. Ma yuzannu dalilan wa laysa bidalilin. Ulama memberi takrif kata syubhat itu ma yuzannu dalilan wa laysa bidalil, panggil syubhat dalil. Barang yang disekakan dalil walha bukan ia dalil kali. Supaya mari ayat istawa alal arsum mastawa. Ni dalil kata Tuhan duduk atas. Ni bukan dalil. Ma yuzannu dalilan wa laysa bidalil. Hak dalil sungguhnya laisa kamitslihi syai'un, panggil muhkamah. Apa hak ni? Hak ni ada ihtimal. Kaedahnya pula dah. Dan nak berdalil dengan ilmu, so dia kena bina atas dalil yakin. Dalil zanni tak boleh. Siapa tahu betul? Fa'lam tu. Oh, mari hak zanni tak boleh. Hak cawangnya tak apa yang dalil zanni. Habis tu fiqh dalil zanni. Bila tak ijma' banyak zanni, lepas tu dia khilaf itu, khilaf ini tu. Dan begitu juga bila furu'ul aqaid, dia khilaf tu. Bila usulul aqaid, dalil qat'i. Pada mana dalil Al-Quran kata Tuhan tu bertepat pak waktu bi ayat tu. Mana dalil kata Tuhan tu turun naik waktu bi ayat tu, waktu bi hadis. Itu panggil zanni, bukan qat'i. Apa nak tahu gitu tu? Kena tahu tafsir ni. Kalau sekadar ijma sudah tengok ayat Quran tu, ayat diri kata pas kena hak pandai mengipin tengok tengok tu ayat sendiri, siapa nak percaya pada Tuhan. Kalau tak percaya Tuhan apa hukum? Kupu. Pah. Kita jolok dah. Pah, siapa nak kira lebih pada Nabi? Nabi ni orang maksum. Orang lain semua tak maksum. Salah sungguh. Apa ni kata Nabi sendiri bukan ni? Jadi kita kena tinggal pihak lain-lain tak dijamin. Quran hadis cukup. Tak apa, cukup betul jika pandai. Ada bahasanya cukup tak pandai. Ni bukan itu kan? Kereta dah bawa tak pandai, mana boleh. Tidak nak fikir kereta dah, kereta pula baru-baru majlis. Tuan nak bawa tahu tukar gi aku mana nak tak di mana. Itu kan? Kereta memang sedap. Kereta ni mahal. Tapi tak ada dia selera habis. Nak tubik buka pintu mana tanya orang kata. Kereta dia. Tanya orang. Nak buka mana? Kereta baru beli ni tak tahu cara-cara. Pas kereta banyak utang dah ni model baru. Kis model baru tak tahu suih nak cocok mana. Nah, kita yang itu pakai suih pas tak ngak, kelah ngak. Tak apa, mari dah auto sudah mana ni. Cocok muka ni tubik muka lain. Kata dia nak buka cermin tak tahu ke mana. Bergaduh. Itu kan. Ni. Tu nak banding dengan apa? Agama sepatulah. Lagi zaman ke zaman perubahan ayat tu lah tak ada lebih pada tu. Tapi bawa tolak mana? Ini. Sebab itulah wajib kifayah kena ada dalil tafsili. Baik. Kerana bahwasanya terkadang datang mereka itu oleh syubhat, pada mereka itu oleh kesamaran dan kekeliruan, maka menolak ia. Ia tu kelip pada siapa? Maka menolak ia orang yang tahukan akal dia tu. Orang yang pandai dia boleh tolak. Wajib difa', wajib daf'u syubhat. Wajib tolak. Nak tengok orang anti agama, anti ni macam-macam kan? Kena ada orang jawab. Jawab tu bukan jawab semata-mata itu. Jawab dengan boleh terima. Sebab dia jawab dengan kaedah. Bukan jawab dengan semata perasaan gitu. Jawab dengan kaedah supaya dengan kaedah. Nah, bahawa saya terima juga tu laiha tengok orang nabi-nabi menyapa dengan dalil dengan wahyu. Nah, tapi tak terima juga dia pusing balik kata in antum illa takdzibun. Tengok tu cerita belaka tu. Nah, orang rasul dia tak cakap dah lebih pada wahyu. Tapi apa dia menyapa? Ada orang tetap lagi kata in antum illa takdzibun. Surah Yasin dah sebut dah. Tidak ada buat kamu mereka bohong. Dia kata. Ada pula in antum illa fi dhalalin kabir. Tidak ada kamu mereka dalam sesat besar. Tengok tu hikayat semua. Ini apa ni? Nak menyatakan bahawa orang rasul tetap dia menyapa. Wa ma 'alaika illa al-balagul mubin.
Nah, innama anta munziru man yakhshaha. Tu kerjamu Muhammad, hanya innama, hanya mu ni Muhammad, anta ni munziru man yakhshaha. Mu ni hanya menakuti orang hak takut ke Tuhan, orang tu terima hak mu. Orang tak takut Tuhan, saya dah ayat. Siapa mu pun nak bunuh. Tengok Abu Jahal tu kata. Tengok tu. Nah, tu anak hanya mu tu ya Muhammad. Innama anta munziru man yakhshaha. Kita baca ayat tu lah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tengok puak Quraisy tekan tanya dia. Muhammad, mereka tanyamu tentang bila? 'Anis sa'ah, daripada sa'ah, daripada kiamat. Ayyana mursaha, bila kau nak berlabuhnya? Nak berlabuh bila lagi? Dia tanya lagi tu. Mursaha, nak tak sauh bila lagi? Tu mursa. Kayak kapal lapar laut dia berjalan sampai dia nak berhenti, dia kena tahu sahur dah, panggil sahur dah sini. Sahur dah? Dia tahu sahur tu rebak, kapal sana, hon duduk megang, kapal apa tak ada kalau air kucah pun. Nak pergi tak ada tali jan terlekat sini, sebab tali sahur ni. Maka dia tanya kata, kiamat nak bersahur bila lagi? Tu. Dia tanya macam-macam. Mata sa'ah, bila kiamat? Itu pasal tu. Mata hazal wa'du, puak mu duk janji nak kiamat bila lagi? Tanya pasal tu. Ni ayyana mursaha, bila kau nak letak sahurnya, nak berlabuhnya? Kalau kapal nak berlabuh bila? Nak belayar tahu nak berlabuh bila? Tengok dia tanya. Maka saya buat ajar jawab. Mu royak sudah Muhammad, orang tak percaya tak ada apa. Mu hanya boleh menakuti orang takut Tuhan sudah. Orang takut kau kiamat ada sungguh, berlaku sungguh, ada balasan. Takutnya kau kiamat. Orang tu mu royak boleh Muhammad. Royak terima selalu kamu. Cuba orang tak percaya situ. Mu royak jeka mukamu. Tu. Kan ada masalah lah tu. Kita cakap hak benar, cakap dengan kaedah. Kira cara dengan cara kaedah. Itu panggil kata kena tahu dalil tafsili. Maka bila nak pergi tafsili, dia ada semua lah kaedah dia tu. Orang itulah, maka boleh menolak ia orang yang tahukan tiap-tiap akidah tu, akal dia akal syubhat. Boleh tolak. Sudah. Lepas tu nak tahu apakah dalil ijma'. Ni baru main ayat semula ni. Dan bermula makna dalil yang ijmali itu, iaitu dalil yang lemah oleh ampunya dalil, lemah daripada menghurai akannya akal dalil. Saat ni kita tahu Arab tadi. Dalil ijmali itu ad-dalilul ma'juz an taqririhi. Itu dia tu. Iaitulah dalil yang lemah oleh ampunya dalil, lemah daripada menghurai akannya akal. Nak hurai tak pandai. Jawab sekadar apakah dalil yang menunjuk? Ialah alat ini. Supaya kita rasa kalau kita mengaji bab semaya. Semaya ni apa hukum maya 5 waktu? Wajib. Apakah dalil Al-Quran? Kita pun hafal agak jari-jari kan? Dalil kalau tanya apakah dalil menyebut maya tu wajib? Saya kata aqimus solat. Dalil kata zakat tu wajib, wa atuz zakah. Baik aku nak tanya, hakuk mana tu ambil ayat tu dalil kata semaya wajib? Siaplah. Itu kan. Cuba orang reti kaedah usul fiqh. Ya tahu lalu ni amal, amal ni aqimu kelimah ngaji ni. Amal ni kalau aqamu mati, aqimu amal. Maka amal lil wujub. Itu nak hurai tu nak ada kaedah lah. Al-amru lil wujub. Selama tidak ada sorih yang memalingkan. Kalau itu witir pun wajib juga. Mana? Autiru apa yang amal kat tu. Menyertai wajib. Tu ada sorih. Tu orang kritik lagi. Kritik lagi. Dah amal lil wujub, autiru wajib. Apa kata sunat? Tu kena ada sorih. Apa sorih? Yang memalih. Mana dalil yang memalih? Kata dia panjang berkecek tu. Nak ada lagu tu kata mengaji dia nak lagu mana? Kalau sikit mengaji macam mana? Itu dia. Habis tak mengaji ni kau kena banyak. Itu dia. Nah. Itu tu nak misah dalam fiqh. Begitulah kaedahnya.
Ni adalah usuluddin. Makna dalil ijmali iaitu dalil yang lemah oleh ampunyanya, lemah daripada menghuraikannya akan dalil dan daripada menolakkan akan segala syubhat. Kaedah ibarat dan sini dengan makna atau. Kalau orang Arab dia panggil al-waw bermakna au. Au lipa sini. Au lima ni'atil khulu. Ya atau ni dia ada tubik banyak makna pula. Tertegah daripada sunyi. Lah mana maknanya? Dalil yang lemah ampunya daripada menghuraikannya ke dalil atau dan mana atau ataupun pandai menghuraikan dalil tetapi lemah daripada menolak akan segala syubhatnya syubhat dalil. Kalau orang kritik mari, orang putar belik sikit nak kita alih lah. Itu dia. Itu apa yang kata lemah daripada huraikan. Al-ma'jud an taqririhi taqririd dalil wa an halli syubahihi. Lemah daripada nak menolakkan akan segala syubhat dalil. Itu panggil dalil ijmali. Nak tersuai rupanya begini. Maka apabila dikatakan bagi engkau, ni nak buat rupa orang tahu dalil ijmal. Apabila dikatakan bagi engkau ni, apabila berkata oleh seseorang kepada engkau, orang kata begini, orang tanya kau kata, apakah dalil akli yang menunjuk atas wujudnya Ta'ala? Maka kata engkau ni pada menjawabnya, engkau pun jawab kata, alam ini. Apakah dalil yang menunjuk atas ada Allah, atas ada Allah? Jawab, alam ini. Ataupun ada dalil tu. Pada panggil tafsili ke ijmali, sikit lagi orang tanya sikit lagi. Engkau jawab boleh lah tu, alam ini. Dan tiada tahu engkau akan jihad dilalah. Ni padahal tak tahu, tak pandai engkau akan jihad dilalah. Yakni jalan menunjuk dalil itu adakah ia hudus, artinya baharu? Apa baharu? Yakni adanya alam ini kami pada tiada. Adakah jihad dalil itu hudus atau imkan atas pada hudus? Tak tahu dah lah. Apa imkan? Yakni terima akan ada dan tiadanya. Ataupun bersamaan ada dan tiada, itu panggil imkan. Ataupun kedua-duanya itu atas pada hudus. Adakah wajah dilalah itu ia keduanya, yakni hudus dan imkan. Itu kepena ayat itu dalil ijmali. Atau tahu engkau, yang atas pada tiada tahu. Bila ditanya engkau berjawab alam ini dan tahu engkau akan dia, akan apa? Akan jihad dilalah, tahu. Padahal tidak kuasa engkau atas menghuraikan kesamarannya. Bila orang buat mai keliru, mai kritik, tak pandai nak jawab, tak pandai nak tolak pelepah. Maka iaitulah dalil yang ijmali. Maka iaitulah, apa iaitulah? Kata engkau alam ini ila akhirih. Itu panggil dalil ijmali. Hani wajib aini. Umumnya. Habis. Begitulah tiap-tiap ilmu. Ada hak wajib ain, ada hak wajib kifai. Hak berat sikit tu Tuhan tidak tekan atas semuanya. Hanya tekan di atas orang yang ada kebolehan. Kalau otak dia bijak pandai, bagi orang ni mesti kena belajar pandai dalam tafsir. Cadar-cadarnya apabila berlaku syubhat, inilah. Contoh juga kalau kita mengaji bab kerja buat ni seperti jadi bomo, jadi doktor. Wajib kifayah kena ada. Tengok, bila orang sakit tak susah nak pergi bomo mana. Tak ada bomo. Oh, jauh. Tu. Kena pergi bomo jauh tu. Doktor jauh. Kata susah. Kena ada. Maka kena ada belajar. Belajar ni belajar bahagia doktor. Perubatan begini. Bila orang sakit, dia boleh tolong. Sakit sikit-sikit tak apalah, seramai-ramai ada sikit. Bila sakit tu berat, penyakit tu berat, mesti kena ada pakal. Itu dah. Pas penyakit tu hak biasa-biasa, tengok. Kadang-kadang pergi ke hospital kecil. Tengok, oi, tak padas sini. Datang pergi hospital besar. Tengok.
Dia habis tafsir, oh penyakit ni tak boleh, tak ada alat, tak cukup nak buat. Kena hantar lagi. Tengok tu. Tengok tu. Kadang-kadang kena ambil darah kita, tengok ni apa penyakitnya. Tengok tu. Tu dia penyakit. Ni pun sepatutnya penyakit akidah. Kena ada doktor besar lah. Tu dia doktor akidah ni. Tapi nampak gitu ni tak. Ada jadi pandai rendah pada agama, mengajar agama gitu-gitu ada. Jangan. Dah timbul masalah macam-macam macam mana. Kadang-kadang tak kena hak akidah. Hak masalah fiqh, masalah khilafiyah tu buat membesar-besar. Sampai jadi berkeliru, selerak tabak ke habis. Kelahi keluarga. Masalah khilafiyah kita hidup. Sebab apa? Sebab kita rakyat tak kena cara. Selerak habis. Bila mahipun tak ada apa gini. Tak apa. Kata benda sikit sangat. Itulah, gitulah. Maka jadi doktor kalau tak pakai, tak bijak, mana boleh. Orang sakit sikit dia berat. Itulah sebab dia kata wajib kifayah ni setiap gerak-gerik. Orang jadi tukang pun kena ada. Orang perlu nak apa tu ni, tak ada tukang. Tak boleh kena ada. Rumah rusak, mana tukangnya. Nak buat bangunan, kena ada tukangnya. Tu semua tu fardu kifayah kena ada. Itu. Dia dalam bab muamalat. Ini kita dah bercakap ni dalam bab akidah. Itu dia. Nampaknya selesai di situ dulu, sambung semula. Dan adapun apabila tahu akau akan jihad dilalah dan kuasa akau atas menolakkan akan syubhatnya, maka dalil tafsili. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Soalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah hukum menjual duit dan mendapat keuntungan darinya? Contoh aku jual duit RM500 hak lama, ini dengan harganya RM1000 pitih baru. Kita panggil jual. Jual duit dengan duit panggil. Jual duit dengan duit. Jadi zaman kita ni duit kertas. Zaman kita ada. Kalau zaman dulu, kita cakap tu hak dulu, duit dirham. Duit dinar. Deh. Emas jadi tepa buat nakad. Panggil dinar. Dan perak jadi tepa buat duit panggil dirham. Pembelanja orang dulu mata wangnya dirham dinar. Kita sekarang ni berubah jadi lain bat, ringgit, riyal dan sebagainya. Hak pakai dinar dia pakai nama ya dinar tapi guna kertas juga. Seperti di mana pakai duit dinar di Jordan. Jordan dia pakai dinar. Sedinar dia tu 50 bat kita. Dia dinar, dinar dia 50 bat. Tu dia pakai nama jadi dinar tapi gunanya kertas betul lah. Jadi kalau hak dulu aslinya dinar ialah duit dibuat daripada emas, dirham buat daripada perak. Baik. Jadi bila kata jual duit dengan duit, kalau dulu dirham dengan dirham. Maka dia panggil apa? Ini nakad, kecah asal dulu. Bila sebut nakad, dia panggil emas dan perak. Emas dan perak. Maka emas dan perak dibuat buat jadi duit, jadi panggil nakad. Maka bila jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, dia panggil ada padanya illat riba. Tu asalnya. Ada padanya illat riba. Bila ada di padanya illat riba, jalan keluar, maka diajar oleh Nabi SAW supaya kita tu tak jatuh. Illat riba tu ada, tapi jalan selamatnya iaitu syarat nak lepas pada riba itu iaitu kena tamasul. Sama banyak. Itu tak? Kalau dirham sama dirham lah. Sebab dia satu jenis. Dirham sama dirham dia panggil satu jenis. Bila satu jenis sama-sama ilak riba sejenis. Syarat kena
tamasul, kena sama banyak. Dan satu lagi kena yadam biyadin, tangan dengan tangan. Apanya? Maksudnya unjuk bunjuk qaba ikba. Satu laginya kena apa dia? Hulul. Tunai, tak boleh tangguh. Itu dia. Mah dengan mah, dina sama dina kena sama banyak. 10 dina kena sama 10 dina. Tak boleh yang ni 10 dina, yang ni 11 dina. Ataupun 10 dina serobok, katakanlah sikit yang lebih. Tak boleh ya, ilak reba dah yang pagi. Nah, sebab apa? Sebab jenis yang satu, sama-sama dina. Syarat kena tamasul. Lagi pula kalau tamasul sama dah 10 dina, kena hulul, tunai, tak boleh tangguh. Penukaran kena ada selalu. Dan kena ada taqabud qaba ikba. Yang ni hala terima, kita hala dia mau terima. Kalau tidak jatuh jalan reba. Itu asal. Adapun kalau jenis lain seperti nak tukar dinar dengan dirham. Jenis lain adalah ni perak ni mah, tak ada syarat tamasul. Hanya selalu jangan tangguh dan qaba ikba. Tu je. Adapun tak sama tak apa kerana jenis lain. Tu hak asal. Begitulah kita mari pada turun pula hak ada ilat reba segi makanan seperti berah. Nah, ilatnya makanan, ilat reba makanan. Bila kita nak jual berah dengan berah, syaratnya kena sama banyak. Dan tunai, tak boleh tangguh. Dan qaba ikba, kita hala berah kita sekata dia mau terima, dia mau hala berah kita sekata kita terima. Tak boleh kata hala kata hak kalah timik kara weh. Tak boleh lah. Dia kena selalu. Tu berah dengan berah. Adapun kalau berah dengan gandum, tak mesti sama banyak kerana jenis lain. Gandum 2 cupak ya. Kalau kilo pun kita gandum 10 kilo. Berah 15 kilo. Tak sama ke tu? Tak apa sebab dia jenis lain. Ilat reba sama ada tapi ini gandum, ini berah. Jenis lain ke bagi. Tak mesti sama banyak. Kalau gandum sama gandum mesti sama banyak. Berah dengan berah mesti sama banyak. Garam dengan garam mesti sama banyak. Begitulah dirham dengan dirham mesti sama banyak. Dinar dengan dinar mesti sama banyak. Begitulah emas dengan emas pakai apa itu ini mesti sama banyak. Tapi kalau emas dengan perak tak mesti sama banyak. Tu asalnya begitu. Tiba-tiba mari soalan saat itu duit ringgit. Duit ringgit tapi ringgit apa sana? Hak lama dengan hak baru. Kalau berah ke hak usai dengan berah baru. Dia ada yang nak pakai berah usai. Hak ni nak pakai berah baru. Maka hajat tukarlah dua tu. Ni hak usai lama. Hak ni hak baru. Jadi ni ada khusiat pula barang lama deh. Berjaya ramai. Dulu celok barang lama kat zaman dulu kita buat kira. Dan ni cari zaman dulu lah weh. Tak itu kan? Kalau mengaji apa tu juga. Tak suka mengaji kitab kuning dulu. Kitab kuning zaman dulu. Lah ni nak kitab kuning. Jangan mahal. Barang zaman dulu barang ada khusiat. Jadi duit pun nak zaman dulu. Zaman dulu. Mahal eh? Wah, tengok tu. Habis celak jadi puja pula. Lepas tu, dia tukar lagu mana? Kalau katakan duit zaman dulu tu, berapa nilainya? Kalau hak penama, hak pernah 50 ringgit. Zaman dulu, orang beli dengan 1,000 ringgit lah ni. Nah, sampai ada duit tu, satu orang tu dia masuk tempat Syekh Daud kita ni lah. Tempat masjid je dia buat dah ni. Satu orang je dia taruh duit hak kertas ratus. Kertas ratus tapi dia ada pala W. W saja. Dia hipong dari 1,000. Dia pergi ke rumah, dia tanya nak tupai masuk. Dia kata duit ni dia duk simpan taruh lama ni. Ada waktu baik 10,000, 100 dan 100 semua. Lepas tu pala W. Lahnya dah hipung dia. Tengok. Dia kata ni bapa dia kata, kau nak tukar boleh ni. Hak 10,000 nak boleh. Beratus ni. Gitu. Tengok tu dah. Nak kata, tu cara-cara ni dah. Dia dapat tahu khusiat ke.
Maka kita nak betul dengan hukum kita tu macam mana. Nak tanya duit tu duit laku, kau tak laku dah. Dari segi nilai duit perbelanjaan lagi tak? Duit hak lama. Tu tepat naknya, kalau hak laku nilainya 50 tu lah. Sebagaimana angka ditulis 50, laku je 50 lah. Itu kan? Nilai dia tu. Padahal kita beli dengan 1000 tu, dia panggil, dia panggil tak sama lah tu. Tak sama tu. Cuma dia panggil kata masalah ni kertas, bukan imah perak dah. Itu ada perbahasan sikit tu. Ada bukan duit lama tak laku dah. Yang ni tak ada buat guna untuk buat beli dah. Cuma dia mau nak beli adalah beberapa sebab duit lama dia mau nak buat taruh hal lain lah. Itu tak ada apa tu. Duit zaman dulu tu. Puluh ada 100 tahun dulu ataupun 50 tahun dulu. Duit ni tak laku dah, tak ada guna. Tapi kita nak beli juga ada untuk dah tu. Ada tujuan dah tu. Tak apa tu, tak apa. Tak ada masalah tu. Tapi kalau masih laku nilainya 50. Atau nak beli dengan 100. Dia panggil tak sama tu. Pertukaran tak sama. Dia sejenis ringgit sama ringgit. Tak itu kan? Lain pada ringgit dengan bak. Tu masa dia dah. 10 bak 1 ringgit dulu kan. Lain 7 bak 1 ringgit. Tu dia jenis lain. Yang pula situ lah tu. Tu dia. Baik. Lepas tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dia? Kau kan nanti tak nyata sikit. Orang mu'allah diberi gelar apa? Tak apa dia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Bapak Ismail dan pelajar sekalian. Itu lagi tak nyata. Mari sini, mari. Dekat tak payah cakap dengan tu lah. Saya tanya panggil ni, bapa tak ada pandangan, bapa ada huraian. Jadi kalau pandangan tu hak apa je lah. Tak ni huraian daripada dalam isi kandungan tu lah. Tu dia. Ya. Jadi dia kata apakah kita orang mukallaf itu orang muallaf? Maknanya kita asal bukan orang Islam asal. Gitu tak? Orang tahu. Jadi mana asal kita bukan orang Islam, sekarang kita memeluk Islam, maka tubik panggilannya muallaf. Gitu. Maka lekat gelarnya panggil muallaf tu, bila sebut muallaf ke orang tahu kata ini bukan aslinya Islam. Maksudnya dia Islam, baru Islam. Sama ada baru tu dah 10 tahun, 30 tak kira, tapi masih dia panggil begitu. Lepas tu tempat nak tanyanya mukallaf tadi. Ya nak situ. Jadi panggilan muallaf tu lekat hak asal. Ada pemukallaf tu lain. Mukallaf tu kita belum Islam pemukallaf. Jadi nak beza mukallaf daripada kalimah Arab, kallafa yukallifu taklif atau akron tadi la yukallifullah, maka kita kena tutup panggil mukallaf, yang ngaji kalimah dia panggil semafu mukallif Allah Taala, Allah yang memaksakan. Dia panggil mukallif Allah Taala. Kita ni hamba mukallaf, ia kena paksa oleh Allah, ia kena tuntut oleh Allah. Depan itu mukallaf. Maka Allah nak tutup tu syarat balik hamba ni ada akal dan pulaknya sampai umur.
Nah, panggil balik tu. Siapa umur dengan keluar mani, umur 10 tahun, 9 tahun ke keluar mani, panggillah balik lah. Nah, kalau perempuan dah mari darah kotor dengan syaratnya, panggil balik lah. Katakanlah tak pernah mari umur 9, 10, 11, 15, tak pernah mari, maka cukup 15 tahdid. Maka panggil mukallaf secara siapa umur. Bila siapa umur sebegitu, akalnya sepenuh, serta pula sampai dakwah Islamiah. Dah sekarang siapa seluruh dah melalui YouTube macam-macam dah. Siapa? Maka panggil mukallaf. Masalah orang kena tutup oleh Allah, wajib kena Tuhan. Tak kira Islam tak Islam, panggil mukallaf dah tu. Tiba-tiba kita terima Islam. Kita terima Islam awal. Turun menurut anak cucu, cuci, cicit tu, selagi tidak mengubahkan, dia panggil Muslim. Tak panggil Allah lah tu. Sebab dia asah. Mari ke kita ini, dulu kita tidak Islam. Bawa mari 4-5 tahun tu, kita masuk Islam. Bila masuk Islam, tubik gelaran mu'allaf. Allah Ta'ala panggil wal mu'allafati qulubuhum. Apa tu mu'allaf? Mari daripada kelimah ta'lif al-jinu. Kerana kita orang agama asing pada asal, bila tukar masuk agama lain, seolah kita orang dagang dari luar negeri, mari duduk di kampung orang. Gak hati liar muka tak kenal siapa. Dari tu kan pada awal. Ni patut juga tukar agama, kadang-kadang dengan keluarga kita pun tak setuju, tapi kita pilihan kita, Tuhan buka hati kita. Kadang-kadang dengan keluarga pun marah kita, mari pula masuk Islam, tak ada siapa kenal. Hati terliar-liar. Maka syarat kitanya menggalakkan, bahkan menekan pada Islam dah supaya menjinakkan orang baru ini. Menjinak dengan beri zakatnya, beri bantuannya, beri ibarat, supaya kita berasa jinak hati. Seronok weh, apa ni baik-baik weh. Tu dia layan kita ini, kita pun jadi kejap di atas Islam, tak ada nak bergonjang, nak kembali dak. Tu orang panggil taklif asalnya. Maka tak kala begitu gelarnya terlekat ma'allah. Supaya dia kata ma'allah ni apa? Orang ni baru masuk Islam. Walaupun dah 10 tahun pun dia panggil tu bukan Islam asal. Tu je. Ada pemukallaf dalam kita belum Islam pun ada mukallaf itu. Bila ada akal siapa umur mukallaf. Tak terima Islam salah dengan Tuhan lah. Tu asalnya gitu undang-undang aja dah. Sudah. Jadi apabila kita jadi orang Islam dah, belajar cara Islam. Maka dalam Islam pula kita nak pergi sana bab iman, mai bab amalan pula. Bab amalan. Bila bab amalan dia ada ibadat, amal ibadat seperti solat, puasa dan lain-lainnya, amal ibadat. Ada amal kerja cari makan. Jual beli panggil amal juga, tu amal muamalat namanya. Baik. Lepas pada tu apabila kita nak kenal bab semaya bab apa? Mengajilah tu. Mengaji. Bila mengaji ada guru, mengaji di guru. Mengaji di guru pula tu. Tu ada sebutannya tu. Mesti kena pandai. Maka pandai tu kepandaian dia sana tahulah. Kenapa? Daripada asal zaman salah lagi dia tubik mari dalil zanni sebuah ayat awal tadi. Tak kalau dalil zanni orang mujtahid dalam medan tu dia ijtihad tubik mari. Karya jadikan kita ini satu jalan, ini satu jalan, ini satu jalan. Semua tu klik pada satu je. Turun hadis tu semua. Maka kita orang belakang tak siapa di pangkat tu, wajib atas kita ikutkan. Sebab Allah perintah suruh tanya. Bila tertanya bukan tanya nak tahu saja, tanya ikut. Mana ikut orang tu? Lalu tu tubik mari dia panggil dalil zanni jalan. Maka turut mazhab. Semua tu daripada Quran hadis semuanya. Baik. Kemudian orang yang membawa agama pada asal masuk tempat kita ini dari segi apa dia fiqhnya mazhab Syafi'i. Pada asalnya. Lalu telah hidup mengajar kitab-kitab mazhab Syafi'i, kita pun pandai dalam medan tu. Bab wuduk pun kita pandai medan mazhab Syafi'i, bab semaya puasa semua banyak tahu mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia sebut juga mazhab lain dia sebut sebagai masalah bukan luasan saja. Tapi untuk kita jalan teraturnya dalam mazhab Syafi'i dari awal sampai ke akhir. Tiba-tiba ada pula mazhab lain ajar tak apa sebagai luah ilmu. Bila kita pandai sungguh ikut je. Nawak ni apa boleh.
nawan, tapi untuk kita orang pandai. Tapi bila kita nak ajar orang awal, apa tadilah kita pandai dengan orang awal. Raya mazhab Syafi'i gini, mazhab tu cukup bagi kita. Lepas tu kita sadakwa kata, kita tak perlu pada mazhab. Kita hanya kembali pada hadis tu kelihatan tadi. Tak apalah, semoga-moga kita mengaji insya-Allah taala Tuhan taufik kepada kita tu masya-Allah. Bila kita memeluk Islam, kita pula tetap di atas Islam, kita rebut peluang pengajian hak yang benar. Alhamdulillah, semoga-moganya Allah beri manfaat. Baik. Boleh sambung. Soalan yang kedua apa? Tak apa situ lah, tak apa. Tu jadi tu dia panggil berlawan perkataan sendiri. Semua mazhab ialah Quran hadis dah lah. Gitu lah. Semua tu ambil daripada Quran hadis semua. Tapi dia panggil dalil zanni. Orang sampai pangkat dia. Dia panggil kalau istilah dia panggil mujtahid mutlak. Orang masuk dalam 3 kurung dulu. Orang masuk tu. Bila mari lepas pada dia panggil tak ada dah orang sampai mutabak tu. Mutabak ijtihad ambil hukum daripada Quran hadis semata-mata. Lepas pada 300 tahun dia panggil sudah habis. Tak ada dah orang masa tu. Yang masa dalam 300 tahun masa sahabat, tabi'in, orang masa itulah orang yang sapa martabat daripada Quran hadis sendiri. Bila orang sapa martabat tu, dia haram nak pakai ijtihad orang lain. Lepas tu bila mai hafal pada situ, orang panggil kata tak ada sapa martabat, wajib ikut. Kata dia ikut, kita ikut mazhab Syafi'i, lepas tutup dah. Nak ikut Hambali, lepas tutup dah. Kenapa? Karena mereka empat ini dia ada punya murid-muridnya, punyakan kitab-kitab, syarahan-syarahan turun belakang. Mazhab bukan empat ni berpuluh-puluh, tapi tak ada pembawa jadi hilang. Jadi hak tinggal empat ni. Bila empat ni, salah satu kita ikut cukuplah. Supaya kalau baca Quran. Baca Quran bukan secara sebagai baca sunni je. Banyak qori 7 qurra. Baca salah satu daripada mana ikutlah. Tapi kita sini tak pandai qiraat lah. Dia pandai qiraat ada baca lan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai pada alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi allazina yu'minuna bil hada baca ni. Tapi bila orang mengaji banyak, dia boleh baca lagu lain lagi. Maliki yaumiddin alaihim ghairil tu. Atau nama hadis pula-pulanya. Sebab dia ajar tempat kita dalam qiraah ni. Ini betul-betul tempat kita dia ajar dalam mazhab. Maka semua tu ambil daripada Quran hadis. Mari di kita ke belakang dakwah. Terus itu kita ni siapa sarang mana kita? Kenal diri dulu. Tu tidak orang panggil salah lah. Tu dia. Baik. Soalan-soalan berkenaan dengan korban. Yang pertama, apakah hukum wakil niat, wakil membeli dan wakil sembelih di dalam ibadat korban? Soalan yang kedua, bolehkah seorang yang telah bernazar untuk berkorban tiba-tiba menukar niatnya kepada akikah pada bahagian yang satu? Baik, kita pergi dulu pada soalan amalan kurban. Itu satu amalan dipanggil qurbah. Asalnya iaitu nama bagi sembelihan binatang yang maklum pada waktu yang maklum. Tujuannya nak berdamping diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan itu sudah ittifaq ulama bahawa tidak wajib. Nasbah dengan kita umat tidak wajib. Tetapi nasbah dengan Nabi sendiri SAW wajib. Kecuali kita nazar baru jadi wajib. Kalau tidak, sunat muakkadah bagi orang yang ada kemampuan dalam amalkan kurban tadi. Maka tak kala amalan kurban yang amalan yang bersangkut dengan harta,
Nah, bukan semata badaniyah mahdhah, bukan amal yang bahasa badani mahd, lalu tu amal sakut dengan harta sah wakil kepada orang lain, tolong menyempurnakan, tolong menghasilkan, tak mesti buat sendiri. Lain daripada amalan bahasa badani, hak mesti buat sendiri tak boleh wakil. Tengok sepas semaya, puasa, tak boleh kita nak wakil kat orang lain. Nah, adapun amalan zakat, tak kala ibadat ia bahasa harta, sah kita buat sendiri dan sah kita wakil ganti orang. Ambil padi kita, serah pada amil. Dialah. Pada niatnya pun boleh. Nah, begitu amalan kurban ini sakut dengan harta. Binatang tu harta lah tu. Jadi waktulah amalan sakut dengan harta, sah wakil. Tak mesti buat sendiri. Kita wakil pada satu orang pada menggerban, menghasilkan gerban. Aku wakil kamu Khalid pada menghasilkan gerbanku. Berapa sekian-sekian, sebahagian berapa, katakanlah 5,000 misalnya, ataupun 1,000 misalnya dah. Kita serahkan. Lepas tu lembu, kalau lembu sendiri, tak apalah, tu tak banyak lapis, tak banyak kali. Serah wakil ke saja pada semelahnya. Kalau lembu ni tak ada lagi, kena beli. Kita serahkan mata beli lembu tu pada bab beli. Nah, ini kita wakil pada satu, wakil orang lain-lain, tak apa, wakil ke si Khalid pada membeli lembu seekor. Sudah beli dah. Kita nak wakil pula kepada Khalid tu pada menghasilkan gerban. Ya, ataupun nak wakil ke orang lain pula. Wakil ke Khalid, juru beli lembu, ya beli. Sudah. Kita wakil pada si Umar pada menghasilkan gerban. Boleh. Tak mesti sendiri. Wakil pada niatnya pun selalu tak ada apa. Hingga mai duk kilang ulama bila nak niat di mana? Masa mana nak niat? Kata setengah ketika semelahnya, kata setengah ketika nak serah kepada si semelah itu. Nah, maka kalau bak kita semelah sendiri tak apalah kita niat ketika itu. Tapi kalau kita masuk lewat wakil, kita niat serah. Waktu banyak kali kita niat kan, pergi jerak je ni niat, sudah tu hala ke yang ni niat, sudah serah pada tugas semelah. Baik. Jadi adakah hukumnya wajib kita wakil ke tadi? Mesti tak wakil, mana boleh orang nak buat amalan kita. Orang lain nak buat semata-mata tak boleh lah. Mungkin gerban ni sunat bagi kita. Itu sunat. Pak kita lah gerban. Tiba tak nak gerban saja kita wakil kepada orang. Mestilah kita kena wakil. Kata wakil orang ni saja nak gerban untuk kita. Tak boleh, tak jadi, tak hasil. Kena kita wakil. Aku wakil kemulah pada menghasilkan kurbanku. Jadi tu naikkan sebagai mewakil bagi kita. Tu. Ada pun orang ni beli lembu seekor, ya kurban. Pada sebiar lagi, aku kurban ni bagi si Zaid ni. Walah Zaid tak ada wakil, tak tahu apa pun, tak jadi. Itu dia. Itu dia. Bolehkah seorang yang telah bernazar untuk berkorban tiba-tiba menukarkan niatnya kepada akikah? Apabila kita nazar korban, masalah seekor kambing misalnya, bagi Allah takut tu nazar, lillahi alayya an udhiya hadhihi al-ghanam. Bagi Allah takut bahawa aku nak korbankan kambing ini. Bila kita berlafaz lagu tu, nazar lagu tu, kambing ini sudah pun keluar daripada milik kita. Tak boleh dah kita nak jual, nak buat, tak boleh dah. Hanya tunggu masa. Kerana gerban ini dia masa tertentu. Tak boleh nak sebelumnya, tak boleh nak selepasnya. Tunggu masa. Nah, tiba-tiba katakanlah hak kami ini yang kita gerban yang mati, katakan. Habis ceritanya. Sebab kami ini, bagi Allah takut bahawa aku nak gerbankan kami ini ataupun lembu ini. Tiba-tiba lembu itu berlaku kemalangan, mati lembu itu. Tak ada wajib ganti lain. Adapun kalau kita nazar macam ni, bagi Allah atas aku bahawa aku nak gerban tahun ini. Wajib atas kita gerban, tapi lembu kau, kambing kau belum ditentukan lagi.
Lepas tu cari kambing, dapat seekor kambing. Ataupun kalau lembu pun dapat seekor lembu. Tunggu tu masa nak gerban esok lusa lagi masalah. Ini berlaku. Mati lembu tu. Hak tu wajib ganti hak lain. Sebab kita menazar tadi, panggil nazar pada zimmah. Bagi Allah aku nak gerban tahun ini seekor kambing. Belum tentu lagi kambing mana-mana. Lepas tu cari beli kambing seekor lagi. Mati kambing tu. Wajib hak lain. Ganti hak lain. Adapun aku bagi Allah aku bahawa aku gerembakan kambing ini, tiba-tiba kambing ini mati. Habis cerita. Baik. Sudah pada tu kita nazar gitulah. Kambing ini aku nak gerembakan. Nak jadikan kurban. Bolehkah kita nak tukar pada akikah? Tak boleh. Nak akikah? Nama hal lain. Tambah ni nazar kita ni wajib menyempurnakan gerembakan kita. Itu dia. Selama manakah daging korban boleh disimpan? Selama mana daging korban tu boleh disimpan? Tengoklah kalau simpan dalam peti sejuk, dah lama. Tak. Dah lama bertahun lama tu. Apa tak? Itu dia lah tu. Cuma nak tahu hukum macam mana. Tu tentu dah simpan dalam peti kak, dah keras situ dah itu kak. Ya, hukum kitanya harus dijadikan simpan walaupun bertahun lamanya. Itu dia. Itulah cakap dari segi boleh ke tak boleh. Ya, boleh simpan. Selama mana tidak dikaitkan. Gerbai banyak. Simpan banyak. Kalau makan setahun tak habis lagi. Simpan ingat masa duduk ke Mekah dulu. Ada perekat dulu dalam 30 tahun dulu. Masa tu daging gerbai duk bertambah ikut siapa nak ke masa tu kan. Bila hari gerbai bawa gundi lagi. Bawa gundi lagi juga. Nak ambil di mana weh? Nak ambil mana pilih tu kat berguni-guni. Bawa kelip main bubuh dalam peti sejuk. Macam kalau duk makan ada apa duk banyak. Siapa bertahun, siapa gerbai ada lagi hak gerbai tahun lalu ada lagi. Tu dia deh. Ini mana sebab kita orang ambil daging gerbai. Ya, tuan punya gerbai sendiri pun harus simpan. Cuma hukumnya di sisi kepada jumhurul ulama, bila kita melakukan amalan gerbai sunat, diwajibkan atas kita sedekah mentah qada dinama sedekah. Itu je. Tapi bukan ijma' pula. Kerana amal tajalla afdal tu sedekah mentah sedikit. Hal lagi nak buat jamu nak makan sendiri, nak simpan, boleh semua. Baik. Apakah hukum membeli binatang untuk dibuat korban dengan orang yang bukan Islam, sedangkan ada binatang milik orang Islam? Lembu tu ia dibelak oleh bukan orang Islam. Bagi kita nak beli nak buat gerbai. Gitu. Tak ada apa ya lembu, tak ada Islam kafir lembu. Tuan dia bukan Islam. Kalau tak boleh buat situ nak beli lembu tu bukan Islam, tak boleh makan, haram. Apa lembu ni lembu kafir. Hak Islam dah dia tak ada mahal dah. Hak Islam dah pun. Itu kan. Tak ada hak. Tu dia. Mohon pencerahan daripada Baba. Makhluk yang terakhir mati adakah Israfil setelah meniup sangkakala, ataupun yang terakhir mati ialah Malakul Maut kerana kerjanya mengambil nyawa, dan tentu sekali Israfil itu diambil nyawanya oleh Israel. Itu yang panggil fikir semata-mata dah. Sebab tu ya antara sifat orang muttaqin, sifat orang mukmin, apa sifat dia? Allah Taala ceritakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka apa orang muttaqin? Tak panggil orang muttaqin melainkan orang yang ada asasnya iman. Lalu Allah Taala sifatkan allazina yu'minuna bil ghaib. Itu setengah pada sifat orang muttaqin, orang yang percaya dengan yang ghaib. Setengah pada yang ghaib ke akhirat. Jadi tu kan? Tu. Maka bila kita percaya ada akhirat, ia melengkapi lagi habis. Apa hak bersangkut paut dengan akhirat termasuk habis.
Dan termasuk kita ni orang beriman dengan ya ghaib. Tengok pada ya ghaib Allah ma ghaba anna man ghaba anna. Bila kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, maknanya apa hak dia cerita kita percaya. Apa hal hadis cerita kita percaya. Di mana beriman dengan Allah, beriman dengan rasul, dengan segala kitab. Maka masalah apa dia kita nak tahu mana siapa mati bila-bila, kita tak mana boleh tahu. Kita sendiri pun bila kita nak mati tak tahu pun. Tapi kita tahu kata kita mesti mati. Serta iktikad kita itu sebab dalam Quran sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi dia tak beritahu masa bila. Juga beritahu kata kita ada kiamat. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu selepas mati nanti pada kiamat kelak akan dibangkit semula. Kita beriman. Walaupun bila kau tak tahu. Kemudian pula dalam hadis sebut. Dalam ayat sebut. Wa nufikha fis sur. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ketika ditiupkan sangkakala yang meniup Israfil itu tahu melalui hadis Quran semua cerita tu. Ditiupkan sangkakala yang meniup ialah salah satu tugasnya malaikat Israfil. Apabila ditiup Allah Taala sebut kata fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka sa'iqa, asal mana sa'iqa ni selak pensan. Muraknya mati. Matilah mereka di langit. Tu kita tahu kata malaikat semua pun mati. Man fis samawat, mati mereka di langit. Dan wa man fil ard, dan mereka di bumi. Belum tilik pada illa juga umumnya mati. Mereka di langit, mereka di bumi. Sebab tu kalau Tuhan tu masa man fis sama, mereka di langit mati pada Tuhan. Itulah. Tapi waktu tak ada kena-mengena semula wajah baqa wajah rabbik macam-macam lah pula. Ni ayat lagi ni keliru ada. Apabila ditiup sangkala mati mereka di langit, mereka di bumi. Ya, apa siapa mereka di langit? Segala malaikat. Termasuk langit pertama, kedua, ketiga, habis terus ke. Man fis sama semua tu. Man fil ard, mereka di bumi. Termasuk kita manusia, jin, binatang. Hak maksudlah tu kullu nafsin za'iqatul maut. Ada pokok kayu-kayu batu ni tak ada hidup mula dah ni. Lepas tu dia panggil kayu hidup tu, hidup mana basah. Matilah, bukan mati mana sifat mau, kering. Mati kering. Mati kering. Tidak? Baik. Hak ia bahasa nyawa di mereka di langit, kita manusia, jin dan binatang yang tak berakal. Masalah man fil ard, mati. Lepas tu mari istisna, Allah Taala mengkecualikan illa, mari illa dah. Lepas dia kata fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tak ada ayat siapa-siapa. Malaikat kecuali mereka yang kehendak oleh Allah. Kehendak apa? Kehendak kok tak mati. Tak mati tiup sangkakala pun mereka Tuhan kehendak kok tak mati dengan tiup sangkakala itu. Maka siapakah man syaa Allah istisna tu? Dalam hadis mai sebut pula lah. Di antaranya Israfil sendiri tak mati dengan tiup sangkakala tu. Dan di antaranya Jibril ketua-ketua tu. Dan juga Mikail dan Israel. Itu di antaranya masalah man fis sama. Lepas tu banyak lagi lah. Ada tafsir kata hamalatul arsy. Apa maksud tak mati? Yakni tak mati dengan tiup tu. Tapi maksudnya umum janji kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang mempunyai nafas nyawa ni kena kecak belaka mati. Maka Jibril, Mikail, Israfil, Israel tak ke masalah nafsi za'iqatul maut. Kullu nafsi, masalah kullu nafsi belaka tu za'iqatul maut, kena kecak mati. Arti Israfil pun mati, Israel, Jibril semua mati. Tapi tak mati dengan tiup tu, dia tak mati. Hak lain mati. Dia dikecualikan daripada mati dengan tiup itu. Tetapi Allah memati selepas itu. Sahabat tu, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah mematikan. Israfil sendiri pun mati, Israel sendiri pun mati,
Sebab apa? Sahabat mati-mati ni siapa yang memati? Kita klik situ. Siapa yang memati? Allah. Bukan Israel yang memati, bukan. Israel hanya qabat, cabut nyawa. Jadi dia bukan dia yang memati. Kalau itu sahabat cabut nyawa, Allah memati. Apabila tiup sangkala, sebab pada tiup sangkala Allah mematikan. Nah, Israel sendiri Allah mematikan. Ingat tak sampai Israel lah. Tu maksudnya gitu. Lepas pada tu summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup pula akan tiup kali yang kedua. Siapa yang meniup? Israfil juga. Tiup dan dia mati. Allah menghidupkan dia lah dulu. Hidup. Allah bangkit menghidupkan dia dulu. Bila hidup dia tiup, lah hidup. Tu semua nak kecap dalam lagu ni kena pergi pada sam'iyah. Bukan buat kajian. Dah. Tak boleh sifat orang mukmin bukan sahabat kaji, kena tengok pada Quran hadis sebut. Gitu dia. Nah, sahabat masalah al-ghaib, benda gaib tak boleh nak mereka-reka main. Kena terhati atas dengar pada Quran ada dia panggil sam'iyah. Kalau mengaji usuluddin kan, uluhiyah dan nubuwah sam'iyah. Ni sam'iyah ni bukan ni akhirat ni. Itu dia. Lepas tu cukup. Masuk. Soalan yang terakhir. Ada lagi ya? Asal ya soalan. Bilakah babo akan mari pula? Masya Allah, ni senang kali. Makluk tu. Bila akan mari pula? Jadi makna kata nulah bulan Rabiul Awal biasa tertutup pondok. Ni balik pada sini tu dalam masa tutup dah, hari ni balik. Lepas tu raya Ahad sama Raya Ahad, Isnin, Selasa, Rabu habis raya kita. Hari Khamis tu kena pergi ke sebelah balik Kedah Alostan tu. Jemaah situ, lepas tu Kuala Lumpur mai sambung naik kono. Tutup dia pada Khamis. Nu batal balik. Bila balik buka pondok. Start pada buka pondok situ juga Muharram, Safar. Lepas tu tutup Rabiul Awal tu sebulan. Maka biasanya tutup Rabiul Awal minggu pertama sini. Lepas tu kau celah Muharram Safar tak nak kata lagi. Fatih nak tengok. Tak. Kalau takdir Allah Ta'ala dengan izin kau celah-celah antara akhir Muharram ke Safar, tengok kita maklumat semula. Kalau tak ada apa pakai qanun lah. Qanun insya-Allah Ta'ala tak ada uzur kemalangan ke. Pakai tetap minggu pertama Rabiul Awal tu sini. Minggu yang kedua Sungai Petani, minggu ketiga Terengganu. Baik. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Baba Haji Ismail Sepanjang yang mendiskusi ataupun daurah kitab kita untuk siri yang ke-6 pada hari ini. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Baba diberi kesihatan sebagaimana Baba sebut tadi.
masa yang akan datang Bapa akan mari pula pada bulan Rabiul Awal. Tapi Bapa bagi peluang lah. Mungkin celah-celah tu Bapa boleh mari sekali lagi. Dan kita harap Bapa boleh marilah sebelum daripada bulan Rabiul Awal tu, sama ada Muharram ataupun Safar, kita ajak masa kita buat siri yang ketujuh, iaitu daurah mizan yang ketujuh, insya-Allah. Kita bakal berdoa semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapa dan marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Sebelum balik kita bersalam dulu dengan Bapa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu